Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Pak Long semua? Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita dapat meneruskan pembelajaran kita walaupun kita berada di rumah. Jadi sekarang ni kita belajar dalam mood PDPR, maknanya pembelajaran di rumah. Cikgu di sekolah, Pak Long di sekolah, anak-anak didik, anak-anak Pak Long semua ada di rumah. Jadi apa khabar semua? Apa khabar semua? Jadi Pak Long harap semuanya sihat sejahtera semua. Jadi alhamdulillah, mungkin ada yang dah makan, mungkin ada yang belum makan, kan? Tapi walau macam mana pun mesti makan dahulu nanti ya, makan kenyang-kenyang dapat kita belajar dengan elok. Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini masa pelajaran sejarah yang pertama, tajuk yang pertama iaitu berkaitan tentang pembentukan negara kita, pembentukan Malaysia. Jadi Pak Long dah terang dah pada tahun lepas. Ingat tak masa kita belajar tahun 5? Masa kita belajar tahun 5 kita dah belajar iaitu kemerdekaan negara, sebab-sebab kemerdekaan dan sebagainya. Kemerdekaan negara kita tahun berapa merdeka? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab tahun berapa merdeka negara kita? Kita dah belajar dah tahun lepas. Betul. 31 Ogos 1957. Okey, siapa yang mengisytiharkan kemerdekaan? Siapa? Betul. Tunku Abdul Rahman. Okey, alhamdulillah. Jadi lepas tu kita belajar lagi, lepas ada kemerdekaan kita belajar tentang jata negara, jata negeri, lagu kebangsaan. Kita belajar bunga raya, macam-macam lagi lah. Ingat tak? Kalau yang itu dah tajuk tahun 5 pada tahun 2020. Masuk tahun 2021 ni anda dah berada dalam tahun 6. Sudah belajar tajuk baru. Yang kita belajar dulu ialah berkaitan tentang Semenanjung Tanah Melayu saja. Semenanjung Tanah Melayu saja. Jadi hari ini objektif pembelajaran kita ialah yang pertama, anak-anak Pak Long dapat menyatakan sebab pembentukan Malaysia. Yang kedua iaitu anak-anak Pak Long dapat menyatakan urutan peristiwa pembentukan Malaysia. Dua ni cukup dulu. Yang pertama ingat apa dia? Yang pertama ialah sebab-sebab pembentukan Malaysia. Yang kedua ialah urutan peristiwa pembentukan Malaysia. Kita pergi tengok dulu negara kita. Baik. Dalam negara kita ni dia adalah Semenanjung taklah jadi tak jadi lebih kurang lah ya. Semenanjung Tanah Melayu. Dekat bawah ni dah kita ada Singapura. Dekat sini kita ada Sabah dan Sarawak. Kita ada Sabah dan Sarawak. Pada peringkat awal pada tahun 1957 hanya Semenanjung Tanah Melayu sahaja yang merdeka pada tahun 1957. Tetapi sekarang kita nak belajar tentang pembentukan Malaysia. Nak jadi nama kita ialah nama Malaysia. Masa pembentukan Malaysia itu kita pembentukan Malaysia kita wujudkan ialah negara kita yang baru. Negara kita yang baru ialah Malaysia. Negara baru kita ialah Malaysia. Nama dia Malaysia, kecuali kita tak masuk ni lah Brunei. Brunei tak masuk kat sini. Jadi Sabah, sini Sarawak, sini Sabah. Okay. Jadi daripada Perlis sampailah ke Johor, sampailah ke Singapura, pembentukan Malaysia. Ingat. Dulu semua negeri ni, Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak adalah nama dia Malaysia. Jadi yang pertama, mungkin anak-anak Pak Long dah faham dah di manakah Malaysia yang sebenarnya pada suatu ketika dulu. Jadi yang pertama anak-anak Pak Long dah faham yang ini, iaitu yang pertama sebab-sebab pembentukan Malaysia. Sebab-sebab kenapa kita nak bentuk Malaysia? Dulu asalnya ialah Semenanjung Tanah Melayu dekat sini saja. Jadi kenapa kita nak bentukkan Malaysia? Kita nak ajak Singapura, kita nak ajak Sabah, nak ajak Sarawak supaya duduk sekali dengan Malaysia. Yang ketika itu Singapura masih lagi di bawah jajahan British. Sarawak di bawah jajahan siapa? Sarawak di bawah jajahan siapa? James Brooke. Pemerintahan James Brooke. Sabah di bawah siapa? Syarikat India Timur. Di Sabah Syarikat India Timur. Masih belum merdeka lagi pada 1957, mereka belum merdeka lagi. Jadi Malaysia
Semenanjung Tanah Melayu. Semenanjung Tanah Melayu sendiri itu mengajak mereka ini untuk menyertai satu gagasan negara yang bernama Malaysia. Ya, okey ya, boleh faham yang tu ya? Okey. Jadi kita pergi yang kedua. Yang kedua ialah ini adalah cerita dahulu. Ini cerita dahulu tentang negara kita. Baik, yang pertama ialah Pak Long nak bagi tahu apa objektif kita ialah murid dapat menyatakan bahawa sebab-sebab pembentukan Malaysia. Sebab-sebab pembentukan Malaysia. Kenapa kita nak bentuk Malaysia? Sebab apa kita nak bentuk Malaysia? Berdasarkan dalam buku teks, anak-anak Pak Long boleh tengok. Antara sebab-sebab pembentukan Malaysia ialah yang pertama ialah untuk menjamin keselamatan negara. Untuk menjamin keselamatan negara. Okey, cuba kita tengok negara kita. Negara kita ni dikelilingi oleh air. Jadi antaranya ialah kita nak jagalah perairan negara kita supaya negara kita ni selamat. Dijamin keselamatan negara kita ni dijamin. Jadi besarlah negara kita nanti. Jadi menjadi besar. Yang pertama ialah untuk menjamin keselamatan negara. Bila semua dah bergabung dengan Semenanjung Tanah Melayu dah akan jadi Malaysia, maka dapatlah kita menjamin keselamatan negara kita. Yang kedua, faktor yang kedua ialah untuk memajukan ekonomi negara kita. Untuk majukan ekonomi negara kita. Bila dah semua ada dekat sini, okey, semua negeri-negeri yang ada di Semenanjung Tanah Melayu, ada di Singapura, ada di Sabah, ada di Sabah dan ada di Sarawak mempunyai satu hasil yang banyak. Contoh yang Pak Long bagi contoh. Okey. Kalau Singapura terkenal dengan apa? Dengan pelabuhan. Dengan pelabuhan. Okey. Kalau Sarawak terkenal dengan apa? Kena pembalakan. Ini kita akan belajar nanti pada topik-topik yang akan datang, ya, pada hujung-hujung sedikit untuk tahun 6. Di Sabah kita ada pembalakan, kita ada perikanan dan macam-macam lagi ada di Sabah. Begitu juga dengan di Semenanjung Tanah Melayu. Di sini kita ada Johor. Apa yang ada dekat Johor? Apa yang ada dekat Pahang? Apa yang ada dekat Terengganu? Apa yang ada dekat Kelantan? Apa yang ada dekat Kedah? Apa yang ada dekat Perak? Apa yang ada dekat Selangor? Dan apa yang ada dekat Melaka? Dan apa yang ada dekat Negeri Sembilan. Jadi semua negeri-negeri ini mempunyai hasil-hasil yang tertentu. Jadi hasil-hasil inilah akan dibangunkan nanti untuk memajukan ekonomi negara kita. Sebab itulah perlunya pembentukan Malaysia. Dan yang ketiga ialah untuk mencapai kesinambungan kaum dan etnik. Okey, sebagaimana yang kita tahu, negara kita ni mewah, kaya dengan hasil bumi. Contohnya, kita tengok dekat Perak, dekat kampung kita tengok dekat Perak. Apa yang ada dekat Perak? Ada biji timah. Tengok dekat rumah kita dekat Sungai Lesung. Kan? Banyak lembu-lembu yang ditinggalkan. Itu maknanya itu dulu satu masa ketika dulu hasil daripada hasil bumi ialah biji timah. Daripada perkembangan ekonomi itulah maka negara kita telah dihadiri oleh pelbagai kaum. Jadi kaum yang terbesar ialah satu kita ada kaum Melayu. Okay, kita ada lagi satu kaum apa dia? Yang kedua kita ada kaum Cina. Yang ketiga kita ada kaum apa? Kita ada kaum India. Lagi kita ada apa? Etnik lagi di Sabah Sarawak. Kita ada Melayu Melanau. Kita ada macam-macam lagi etnik-etnik yang ada di Sabah, peribumi Sabah dan peribumi Sarawak dekat sini. Jadi bersasar kepada kaum dan etnik, maka dapatlah kita mencapai kesinambungan kaum yang ada dekat negara kita. Jadi kita akan belajar nanti tajuk ini pada episod yang akan datang. Contohnya berkaitan perayaan dengan etnik kaum dan sebagainya, budaya hidup. Nanti kita akan belajar pada topik-topik yang akan datang. Jadi pada harap yang pertama ni jelas. Objektif yang pertama ialah jelas. Kita nak tahu punca-punca pembentukan, sebab-sebab pembentukan
sebenarnya pembentukan Malaysia. Jadi yang pertama pada ulangan sekali ialah yang pertama apa dia? Menjamin keselamatan negara, untuk menjamin keselamatan negara. Yang kedua untuk apa? Memajukan ekonomi negara kita. Yang ketiga untuk apa? Mencapai kesinambungan kaum dan juga etnik. Jadi habislah untuk objektif yang pertama. Objektif yang pertama. Maka kita masuk yang kedua. Okey, bila kita kata pembentukan Malaysia, maka dia adalah usaha-usaha bagaimana untuk membentuk Malaysia. Dulu kita ada, pada terang lagi sekali, dulu kita ada semenanjung tanah Melayu saja merdeka pada tahun 1957. Maka pembentukan Malaysia ialah pada tahun pembentukan Malaysia ialah pada tahun 1963. Pembentukan Malaysia ialah pada tahun 1963. Semua negeri akan bergabung untuk membentuk Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Singapura, Sabah dan juga Sarawak pada tahun 1963. Bila? Bulan 9, bulan September. Berapa hari bulan? 16 hari bulan September. Sebab itu 16 hari bulan September kita isytiharkan sebagai hari pembentukan Malaysia cuti umum. Jadi 16 September, setiap tahun 16 September adalah cuti umum. Inilah tarikh pembentukan Malaysia. Sebelum pembentukan Malaysia, dah ada usaha-usaha untuk sampai kepada pembentukan Malaysia. Kita akan tengok satu persatu. Pada bulan Mei 1961. Bulan Jun 1961. Lepas tu Januari 1962. Diikuti pula pada September 1962. Lepas tu diikuti dengan Julai 1963. Lepas tu kita ikuti dengan bulan Ogos 1963. Dan akhir sekali ialah pada 16 bulan September 1963. Ini adalah tarikh-tarikh peristiwa penting yang berlaku sebelum termeterainya pembentukan Malaysia. Jadi 1961 ada peristiwa dia, tengok dalam buku teks, boleh rujuk dalam buku teks, iaitu Tunku Abdul Rahman menyatakan gagasan pembentukan Malaysia dan usaha-usaha menyebarkan idea pembentukan Malaysia dipergiatkan. Jadi ketika ini Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia ketika itu menyatakan bahawa perlunya ada pembentukan sebuah negara yang besar, dinamakan sebagai negara Malaysia. Dan yang kedua, pada bulan Julai 1961, jawatan kuasa pembentukan Malaysia ditubuhkan bagi memberikan penerangan yang lebih tentang supaya negara-negeri yang tadi itu dapat menyertai Malaysia. Dia ada peristiwa-peristiwa dia. Dan Januari 1962, Persekutuan Tanah Melayu dan British bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri terlibat. Jadi suruhanjaya itu dinamakan sebagai Suruhanjaya Kobot. Jadi bila dah ada usaha nak bagi tahu tentang ni, ada jawatan kuasa dia, maka adalah satu survey nak tanyalah masyarakat setuju ke tak setuju ke. Jadi suruhanjaya itu di bawah, masa itu di bawah kerajaan British ada lagi, di mana di bawah kerajaan British, nama dia Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot itulah diputuskan perlunya pembentukan satu negara yang besar. Nama dia negara Malaysia. Pada September 1962, satu memorandum diadakan di Singapura. Satu memorandum dia akan diadakan di Singapura. Jadi penduduk Singapura pun bersetuju untuk menyertai Malaysia yang pada bagi tahu tadi.
yang di bawah tadi itu, rakyat Singapura pun mahu menyertai Malaysia. Pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British menerima cadangan laporan Suruhanjaya Kuwait. Jadi Suruhanjaya Kuwait pada tahun 1962, Januari 1962. Jadi Julai 1963 baru dapat keputusan daripada Suruhanjaya Kuwait menyatakan bahawa semuanya bersetuju, termasuklah Sabah, Sarawak. Sabah dan Sarawak, Sabah ketika itu nama dia Borneo Utara. Sabah ketika itu nama dia Borneo Utara, dan juga Singapura bersetuju untuk menyertai tanah Melayu untuk membentukkan sebuah negara bernamanya Malaysia. Pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan juga Filipina. Jadi bila buat pembentukan itu, Filipina dengan Indonesia dia buat tentangan. Ada sebab-sebab tertentu. Ini perlu akan bincang pada masa-masa yang lain nanti. Jadi keseluruhannya semuanya rakyat daripada Sarawak, Borneo Utara, Sabah dan juga Singapura mahu menyertai Semenanjung Tanah Melayu membentuk satu negara baru bernamanya Malaysia. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang Pak Long boleh kongsi dengan anak-anak Pak Long. Anak-anak Pak Long boleh faham untuk setakat itu sahaja dulu. Jadi negeri-negeri yang terlibat tentang pembentukan Malaysia, itulah negeri yang Pak Long bagi tahu tadi. Yang Pak Long bagi tahu tadi itulah negeri Semenanjung Tanah Melayu semualah, daripada Perlis sampailah ke Johor, masuk Singapura, termasuklah Sarawak dan juga Borneo Utara ketika itu namanya sebelum jadi Sabah. Jadi semuanya bersetuju untuk menyertai Semenanjung Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk sebuah negara baru namanya negara Malaysia, iaitu pada tahun 63. Pada tarikhnya lah 16 September 1963, maka terbentuklah sebuah negara baru yang bernama Malaysia. Itulah sejarahnya. Jadi ada apa-apa nanti anak-anak Pak Long boleh rujuk buku teks, rujuk buku kerja dan sebagainya. Ini buku kerja nanti boleh rujuk dan jawablah soalan-soalan yang mana perlu. Jadi sekiranya tidak faham, boleh rujuk pada Cikgu Zairi atau rujuk pada Pak Long untuk dapatkan maklumat yang lebih. Itu sahaja dua objektif pengajaran yang ada pada hari ini. Yang pertama, Pak Long lagi sekali lah, yang pertama iaitu murid-murid dapat mengetahui kenapa perlunya pembentukan Malaysia. Yang kedua, peristiwa pembentukan Malaysia sampailah 16 September 1963. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak Pak Long ucapkan terima kasih. Buatlah kerja dengan baik, siapkan nota, hantar dan selipkan gambar hantar pada Pak Long untuk Pak Long bagi markah dan juga penilaian. Okey, untuk itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.